Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan. Buat trader-trader di luar sana, khususnya pemain-pemain BBMA, ya, yang sering menunggu dan menanti setiap Selasa 10.30 minit malam untuk bersama dengan Cikgu Aslan Nasim. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama dengan Cikgu. Dan untuk hari ini episod yang ke-151, Cikgu. Banyak tu, Cikgu. Okey, banyak kan? Bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan 11 hari bulan Ogos 2020, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa hari ni ada dua orang sponsor, Yang pertama ni dia. Cik Gulan belanja saya dengan Boboy. Nampak Boboy. Dua. Dan kemudian sekali lagi Yong Taufu yang paling saya minat, Yong Taufu An-Nur. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, pun dapat dua juga. Boboy satu, saya satu. Ya, boleh tengoklah dekat Facebook. Senang je, YTF An-Nur. Ya. Prima Saujana. Prima Saujana. Memang sedap tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh nak review makan. Kalau saya review makan lagi nak bercakap mulut penuh. Mukbang. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mendoakan semoga anda pada malam ini tenang, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, sila ajukan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan terus bacakan, cari komen-komen yang boleh membantu ramai orang di luar sana. Boleh Baik, COVID masih lagi kita belum menang lagi lah. Jauh lagi untuk kita menang. Ya, itu hari sekejap je kita rasa sifat, lepas tu dia sambung ada. Dan jagalah yang kayangan tu, minta tolong dapat ribbon. Terus hari ni ada 2 orang lagi siap pergi lembaga hasil dalam negeri lagi. Tak pasal-pasal kena 1,000 seorang. Ya Allah. Itulah dia. Kita kadang-kadang kita cuba untuk saya tak faham, mungkin sebab terpaksa, mungkin terdesak. Mungkin dia punya BSS tak lulus, terpaksa pergi jumpa kan. Kita tak tahu masalah orang. Baik, sebelum kita bersama dengan Cikgu, seperti biasa saya suka untuk menyapa rakan-rakan kita di alam maya ini. Okey, kita ada Maya Aidil. Alam Maya Aidil. Assalamualaikum rakan-rakan CTC FM. Selamat bertugas untuk DJ dan semua yang terlibat. Terima kasih Maya. Kemudian kita ada Abdul Aziz daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum Cikgu Gulan, Cikgu Aslan dan Pak Su, dan semua yang hadir dalam sini. Harap Cikgu dan Pak Su sihat selalu. Alhamdulillah, insyaAllah doakanlah kami supaya terus dapat bersama dengan anda semua, memberikan sedikit manfaat, walaupun tak banyak, sedikit pun berguna juga Cikgu, ya. Betul. Hairuddin Jaini, dia tanyakan pasal gol. Boleh, tak ada masalah. Airil Akmal, Assalamualaikum Cikgu Aslan. Dan juga DJ Pak Su, ceria-ceria selalu. Gasim Sumsel, salam Cikgu. Assalamualaikum. Dan juga dia sebut 3 sekali, Pak Su, Cikgu Gulan dan Boboy. One Effect, Assalamualaikum. Selamat malam buat Cikgu Aslan dan Pak Su. Waalaikumsalam. Minta analisa PJJ. Yang ni nanti insyaAllah kita boleh tengok lah. Tak ada masalah. 2 orang dah minta gol. Syah Metal Drift. Okey, tak ada masalah Syah. Tunggu Cikgu dengar je tu. Okey, Villa Super, Cikgu dan juga Pak Su, Assalamualaikum. Yang ni tulisan Thailand ke tulisan apa saya pun tak tahulah. Okey, saya nak panggil apa pun saya tak tahu. Salam Cikgu dan juga semoga sihat selalu. Jangan lupa penjarakan SOP. Ni cantik. Ya, mohon tengok PIJ. Sambil SOP IJ, ya. Hari ni JJ IJ. Boleh tak ada masalah. Okey, Fazilillah Abdul Aziz Jais. Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Aslan, analisis gol. 3 gol. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga DJ Pak Su, semoga sihat ceria selalu, ulas spare gol. Baik, security guard, jangan risau. Wandi HT kita ada. Lepas tu kita ada Banjar Effect juga, ada persoalan tentang EURAUD, insyaAllah. Ni saya sapa dulu ya. Abdul Hafid, Firdaus Muhammad Saleh, juga ada Ahmad Tajuddin. Salam Pak Su dan juga Cikgu, goal please, daripada Lokmal Gosh. Baik, ini saya dah sapa, mana yang saya sempat, yang tak sempat maafkan saya. So Cikgu, macam mana hari ni? Alhamdulillah.
Semuanya berjalan dengan lancar. Semua jalan lancar. Family, baby khususnya. Hari ni agak sedikit penat nak melayan baby yang semakin membesar. Okay. Macam biasa. Jadi saya pair hari ni saya kurang tengok sebenarnya. Tadi sebelum masa petang, masa wife saya balik dalam pukul 6, saya tak rehat tadi, jadi saya sempat baring dalam setengah jam. Saya perlukan rehat sebelum saya nak dapat tenaga malam ni. Saya rehat dalam setengah jam. Masa tu dah lewat dah, dalam pukul kat pukul 7 dalam maghrib. Masa tu yang saya dapat setengah jam. Okey. Kalau tidak macam kurang bermain sikit lah. Yelah, dia kadang-kadang faktor usia jugalah. Betul. Tak, dia memang dia kena tidur juga siang walaupun tak banyak sikit. Dia kata tu ada fresh sikit. Dan terima kasih Pak Su. Terima kasih Bapak, terima kasih CTC FM. Okey, tuan-tuan, video-video lama kan telah pun di-upload ke YouTube. Oh ya, saya lupa. Silakan je. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semua video saya, video hari Isnin, Selasa, Rabu, anything video pasal TCFM, tuan-tuan boleh rujuk dekat YouTube CTC FM. Dah pun di-upload. Alright. Dan Alhamdulillah, thank you pada soalan tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni trader ni, kita bukan mampu nak alert hari-hari. Setiap orang ada dia punya limit, ada dia punya on, ada dia punya off, ada dia punya rehat. Atau dia off lah, dia punya pause. Macam sedikit ini saya agak pause sikit. Dia kena pause. Jadi bila tuan-tuan tanyakan soalan-soalan utama macam goal, terbeliak sikit mata saya. Saya buka ada signal lah. Ada signal. Dan okey, satu benda tuan-tuan baru-baru ni saya sebenarnya jarang nak baca-baca orang punya komen kan. Okay. Kalau minggu ni pula terbaca, sebenarnya ada 2-3 minggu ke belakang pun ada terbaca, tapi bila dia dah baca berkali-kali, ada beberapa komentar beberapa daripada pengguna-pengguna BBMA. Dia mengatakan saya telah membuat satu mazhab baru, mazhab Azan Hashim. Jadi mazhab baru pada saya tuan-tuan, dia macam inilah. Sebelum kita menjatuhkan hukum pada seseorang, tanya orang tu dulu. Tanya dia dulu, bang, kenapa abang guna MHV? Nanti saya akan explain lah. Lepas saya explain, tuan-tuan boleh buat keputusan. Ini PM pun tidak, apa pun tidak, terus kata ini mazhab baru, mazhab Azan Hashim. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dalam BBMA ni sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nampak dia punya strategi ataupun dia punya secret dan setup, saya rasa ramai tahu. Cuma cara kita memandang tu berbeza. Pasal apa? Pasu ni dah 151 minggu. Betul. Benda yang sama tuan-tuan saya bercerita dah 3 tahun. Saya akan sebut ekstrim walaupun sekarang semakin kurang, sebab ini mengikut keutamaan masing-masing. Ekstrim, ekstrim, TP wajib, arah kukuh, re-entry, momentum. Tuan-tuan, ada orang Baksu yang dimahir, sangat mahir pasal ekstrim. So dia entry ke ekstrim je lah. Kemudian dia tahu bila ekstrim tuan-tuan akan ada TP wajib di TP wajib di entry balik. Sebab ada orang yang mahir kat TP wajib, ada yang mahir kat MHV, macam saya suka MHV, ada yang mahir di arah kukuh. Tuan-tuan, walaupun arah kukuh tu signal, dia ada entry. Kalau dia selepas ada kukuh, ada re-entry, itu memang tempat re-entry. Selepas re-entry ada momentum, dalam momentum pun ada entry. Jadi tuan-tuan, cara kita memandang berbeza. Jadi bila memandang berbeza, tak ada masalah pun. Sebab kita menggunakan saluran ataupun ilmu yang sama. Jadi kita belajar pada guru yang sama. Jadi apa saja kefahaman kita sebenarnya, at the end of the day kita nak biru. Sebab daripada itu dulu dia punya target dia. Daripada 2014 tuan hingga sekarang, saya tetap menggunakan 8 garisan. Saya tidak menambah atau mengurangkan. Cuma sisi saya pandang adalah dengan menggunakan pelbagai time frame. Itu je kefahaman cikgu ke sana. Jadi bila kita nampak benda yang sama, mungkin tuan-tuan lihat daripada atas, saya lihat daripada tepi. Jadi pandang benda yang sama tujuan yang sama, iaitu nak profit, arah pandangan tu. Jadi bila kita tak faham, jangan meletakkan hukum. Tanya dulu, bang, kenapa abang buat MHV? Kenapa saya buat MHV asyik salah saja? Macam mana nak tahu? Saya ceritalah. Kalau nak belajar tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tuan-tuan, grup saya yang saya buat sekarang, grup online class saya buat, saya bising hari-hari. Hari ni slow sikit lah. Tidak hari-hari daripada hari pertama bulan ni, minggu lepas,
sepanjang trading Isnin sampai Jumaat setiap minggu sepanjang bulan ni, memang saya akan bising. Saya akan buat support online, dan saya kalau perlu saya akan buat VC, video conference. Every week saya buat. Macam Ahad malam saya buat, dan waktu-waktu tertentu je kalau saya katakan perlu, saya akan buat dalam grup. Dan saya akan buat rakaman dan saya post dalam grup. Kita sama-sama trade hari-hari. Dia tanya, cikgu ada setup kat sini betul ke? Saya jawab. Kalau susah saya nak type, saya buat video. Saya akan jawab. Mudah kan? Saya akan jawab. Sambil dokong baby saya buat video, saya jawab. Saya jawab tuan-tuan. Sebab saya nak buat benda macam ni. Dulu saya buat kelas satu hari, then that's it. Tuan-tuan, kelas satu hari saya pernah alami dulu pergi kelas, balik kelas blur. Tak tahu. Sekarang saya buat kelas, which tuan-tuan akan live dengan saya, komunikasi dengan saya hari-hari. Ada setup cantik, tanya, kita cerita. Jadi itu yang bestnya. Jadi tuan-tuan, siapa yang tak faham, tanya. Saya ceritalah. Tapi saya tak termampu nak jawab semua orang. Saya letakkan platform yang mana saya boleh menjawab, dan saya punya kelas online. Okey, saya cerita. Tanya, saya jawab. Yalah. Sampai tadi pun saya bertanya, kena tahu tak tentang copy trade? Ada yang tahu, ada tak tahu. Jadi ada benda yang saya boleh kongsikan. Selain daripada BBMB. Okey, itu satu. Dan terus kepada market tuan-tuan tanya tuan-tuan. Sebenarnya bila tuan-tuan tanya ni, dia bagi saya alert bahawa bila tuan-tuan tanya gold, dan saya dah boleh nampak apakah pair lain yang juga akan bergerak disebabkan gold. Wow, cantik. Itu yang best tuan-tuan BBMB ni. Dia punya setup tu jelas. Jadi disebabkan soalan-soalan tu agak menarik malam ni, dan saya pun teruja dengan soalan tu sebab saya pun tak sempat nak menengok dah, agak keletihan siang tadi. Dan sebenarnya saya nak berkongsikan analisa untuk besok. Sebab saya suka beri analisa untuk perkara yang akan datang. Sebab kenapa besok tuan-tuan? Sebab kalau kita rujuk dekat jadual berkala, saya suka guna perkataan tu. Cikgu dah start ke ni? Dah start ke? Dah start dah ni. Oh, pantun-pantun tak ada? Itulah, dia nak selingal kan ni. Sebab ada orang tanya. Okey. Dia dah siap tuan-tuan. Okay. Pantun biasa waktu maghrib, insyaAllah siap lah. Sebentar ke pasar mencari siakap. Baik. Enak dimakan jika dikukus. Hendak berjaya, berubahlah sikap. Baik. Usaha tak berhenti, sabar dan fokus. Sabar, fokus. Yes. Usaha tanpa henti. Yes. Itu ya Allah, hai. Baik tu. Kalau saya tak sabar, kalau saya tak fokus tuan-tuan, selama 23 tahun, saya rasa dan saya yakin saya tidak akan berada di sini malam ni. 23 tahun mengabdikan. Kalau budak lahir 23 tahun dah boleh kahwin. Tuan-tuan bayang, kalau saya tidak bersabar dan fokus untuk tempoh 23 tahun, saya rasa, saya yakin saya tak mampu berada di sekarang ni. Tak tahu saya buat kerja lain, wallahu alam. Tapi kena buat, kena fokus, kena yakin, kena sabar. Apa orang nak cakap lah. Tapi bila orang bertanya, seboleh mungkin kita jawab. Okay. So satu sebab dia kata sikap kita kena ubah. Tuan-tuan, satu lagi sikap yang macam ada yang tanya mazhab lain, mazhab apa ni. Tak payahlah, tak perlu. Sebenarnya dia malu nak bertanya tu. Bila cikgu dah bagi jawapan, ni sebenarnya dia pancing cikgu tu. Dan bila dia tanya macam-macam, saya jawab. Saya jawab proper lah. Dia kata ni sebenarnya bacaan dia. Sebab tuan-tuan, kita ni kan, bila saya sehingga kalau ada masalah, bertanya pada tuan punya badan. Jadi dapat penerangan jelas, baru kita faham. Baik. Tak ada nak gaduh-gaduh pun. Kita nak explain aja, tak ada apa pun, small matter je. Okey. Saya terus kepada goal. Lepas tu saya minta pasal ingatkan saya sebelum berakhir ni, saya nak cerita pasal NZD. Sebab besok kalau kita rujuk pada jadual berkala, tuan-tuan semua besok hari Rabu. Ni tajuk yang saya sangat suka. Tuan-tuan, saya gunakan jadual berkala ni untuk saya nak fokus trade currency untuk setiap hari. Wow. Jadi kalau setiap hari maknanya kalau macam besok, macam hari ni tidak ada jadual berkala yang kata merah kat sini, maka pada saya is open. Tapi besok pukul 10 pagi, 11 pagi ada impact daripada ni, high impact daripada currency New Zealand NZD. So apa kerja saya? Saya akan fokus kepada 6 pair NZD. Itulah yang saya akan cerita dalam grup. Saya bagi bacaan. Ni saya bagi banyaklah cerita nanti. So, cikgu dah bagi hint untuk esok Standby yang dalam grup
online class. Team online class, untunglah anda. Dalam public pun saya ada bagi, tapi sikit-sikit lah yang berpatutan lah. So nanti nak mohon Pak Su ingatkan saya dalam sekitar 11, 20, 10, 20. Okay. Nanti terlupa lah saya. Kita masuk NZD ni lah. Okay. So sekarang saya nak terus kepada soalan tuan-tuan tanya tadi tentang pair besi kuning. Baik. Okay, tuan-tuan, besi kuning sememangnya saya sendiri personally memang dah lama menunggu. Bila lah kau nak jatuh. Itulah. Tuan-tuan, jatuh maksud saya bukan downtrend di time frame besar. Sekadar retracement. Saya rasa dah saya yakin tuan-tuan nampak kalau tengok kat Facebook Pak Su, kalau kita tengok dekat feed kita tu banyak gambar-gambar orang-orang terutama wanita yang berada dalam kedai-kedai emas. Ramai minat sebab tuan-tuan harga emas dunia melambung naik. Tapi kita tuan-tuan sebagai trader, kita nak mengambil peluang di atas pergerakan harga yang ada di sini. Okey, kalau saya rujuk kepada harga semasa sekarang ni, dia berklip-klip dekat USD 1953.xx per ounce. Baik. Jadi apa dia sedang beritahu? Sebenarnya tuan-tuan, signal dari sudut kacamata BBMA dah jelas dah untuk perjalanan esok, lusa, tulat. Dia dah beritahu dah. Lusa, tulat dan 3 hari dan pada saya ini adalah perjalanan untuk sepanjang minggu ni dah jelas. Iaitu bukannya buy tetapi sell. Wow. Kenapa? Saya kena cerita lah kan. Sebab bila orang tanya, saya cerita. Tak tanya manalah saya tahu. Okey. Jadi tuan-tuan, saya bukan saya trader intraday, saya adalah trader interday. Bermaksud hari ni, hari esok, lusa, sepanjang minggu lah. Jadi disebabkan tuan-tuan, candle yang paling besar Pak Su saya akan pegang adalah candle weekly. Jadi saya nampak satu minggu di manakah kedudukan candle, sama ada kawasan resistant ataupun kawasan support. Itu pun yang pertama tuan-tuan. Itu sebab bagi sesiapa yang mungkin baru belajar melihat candle, tak kisahlah candle apa, saham ke, komoditi ke, indeks ke, whatever, dia mesti tahu di manakah tempat-tempat resistant dan di manakah support. Resistant adalah kawasan yang tertinggi. Ni tuan-tuan candle, katakan candle weekly. Ni tertinggi adalah kawasan resistant, yang terendah kawasan support. Jadi kalau kawasan tertinggi Pak Su, harga tinggi, takkanlah kita nak buy. Kita nak sell lah. Kita nak jual pada harga yang mahal. Yang tinggi kita nak beli pada harga yang murah. Jadi kita mesti kenal dua ni. Itu weekly. Jadi kita dah nampak. Okey, kita mesti mencari di manakah kedudukan resistant dan di manakah kedudukan support. Dan apa yang tuan-tuan kita nampak di sini, candle weekly gold tuan-tuan, dia melekat dekat kawasan-kawasan resistant di weekly. Jadi melekat. Jadi kita kena fokus bacaan ataupun peluang-peluang sell. Tunggulah TF kecil beritahu, aku nak jatuh. Dan dalam bahasa BBMA, maksud aku nak jatuh tu adalah momentum sell. Tu bahasa dia. Nanti dia kata, bang dah terkejun. Apa dia terkejun? Tu kadang orang tanya, bang dia kata dalam grup, bang gol dah terkejun. Explain, saya kata. Dia kata momentum sell DH1. Okey. Bila dia kata momentum sell, saya tahu nak jatuh. Bila dia kata H1, saya tahu TP kat mana. Sebab BBB tuan-tuan, dia sebenarnya dia dah bagi tahu tempat entry dan tempat TP dengan syarat tuan-tuan perlu nyatakan di time frame mana. Kalau tuan-tuan kata momentum sell tak betul time frame, kita orang blur mana. Tapi tuan-tuan kata momentum sell DH4, dah tahu dah TP kat mana. Itu yang saya suka BBB, itu yang saya melekat sampai sekarang ni. Okey. Sampai ke tahap boleh tahu. Maksudnya kita tahu dia punya perjalanan. Sebab perjalanan tuan-tuan, kenapa dia boleh dikira? Sebab kita menggunakan garisan-garisan berulang-ulang. Dan dia menggunakan purata candle. Purata itulah yang kita gunakan. Nombor itulah yang kita gunakan untuk kita jangkakan apabila berlaku momentum DH1, di mana kawasan TP atau kawasan terendah. Apabila berlaku momentum sell DH4, di mana kawasan terendah berdasar kepada 4 jam. Dia dah beritahu kiraan dekat situ. Sebab ini bukan kelas asas. Dia kelas
multi time frame, Multi-time saya bercerita lah benda ni. Okay, alright. Kalau kita lihat tuan-tuan, perjalanan weekly, kita nampak candle weekly ni saya besarkan ni tuan-tuan ni. Okay, apa suku nampak? Wow. Okay, tuan-tuan, candle minggu lepas yang biru ni basuh. Baik. 1, 2, 3. 3 tuan-tuan. 3 candle ni tutup di luar top BB. Bermaksud ketiga-tiga candle ni tuan-tuan adalah namanya momentum buy. Ketika market uptrend, apabila muncul momentum buy, maka ia akan diikuti dengan re-entry buy. Itulah rule, itulah hukum, itulah yang kita belajar dalam PBMA. Ini asas. Jadi kita menunggu bila ada momentum, dia jatuh membuat re-entry buy kawasan di sini. Kita menunggu signal-signal yang kuat daripada time frame lebih kecil untuk menyatakan, okey, aku nak jatuh. Dan alhamdulillah, signal atau tanda tu tuan-tuan telah pun muncul. Tadi saya terbaca ada bertanya, bang, saya dah buy. Tuan-tuan, kalau saya lah okey, ini tuan-tuan kena decide. Sebab saya tak tahu cara tuan-tuan berfikir. Saya tak tahu tuan-tuan punya modal berapa. Saya tak tahu berapa tuan-tuan punya volume. Banyak yang tidak tahu. Yang saya cuma tahu adalah saya bagi analisa. Dan jikalau tuan-tuan dalam keadaan buy sekarang, jikalau saya akan cut loss. Tu saya buat. Okay. Kalau tuan-tuan sanggup bertahan, mungkin saya tak tahu tuan-tuan punya modal 6 figures. Saya tak tahu. Mungkin boleh bertahan. Tapi saya bercakap atas dasar saya punya modal untuk account tak besar. 3 figures ya, ratus-ratus dolar saja. Dan biasa kalau gold, dalam katakan tuan, bila katakan saya buy, saya tahu saya silap, maka saya akan cut loss. Saya tahu hedging tuan-tuan. Sebab hedging ni kita rasa macam bagus. Tapi bila kita dah banyak sangat hedging, banyak sell, banyak buy, dah tak tahu kat mana nak tutup entry itu. Itu kita pening. Sebab kita sendiri balik sebab itulah tuan-tuan saya suka buat. Sebab saya tak tahu bila ada momentum di H1 apa nak jadi. Bila berlaku momentum di H4 apa yang mungkin jadi. Saya tak tahu. Jadi saya buat hedging. Hati senang lah. Besok boleh jatuh, saya fikir, kat mana aku nak tutup yang buy tadi? Dah pening kepala. Tutup buy kena naik. Dah pening kepala. Itu yang menyebabkan kita tidur waktu tak lena. Memang tak lena. Igau. Kena pula kita punya floating tu floating yang memang jarang-jarang kita floating. Sebab tuan-tuan gold ni dia punya mengganas satu macam Okay. Alright. Kembali kat sini, bila ada bacaan momentum buy 1, 2 dan 3 tuan-tuan, ni weekly maka kita tahu selepas ni kita menunggu signal untuk jatuhan di mencari kawasan-kawasan 5-10 low untuk membentuk ataupun untuk membuat setup re-entry buy. Itu dia punya bacaan besar. Okey, jadi weekly dah nampak. Jadi untuk tu, bagaimana kita nak pastikan bahawa telah pun muncul signal mengatakan bahawa momentum buy telah pun diikuti dengan jatuhan untuk mencari re-entry buy. Disebabkan tuan-tuan, candle yang kita lihat di sini adalah candle weekly, maka full structure-nya adalah di H4. Part ni yang ramai orang dia dengar tapi dia tak faham. Kemudian dia tembak saya kat luar. Part ni selalunya. Dia kata, apa logik dia? Tuan-tuan, logik tu penerangan dia agak panjang. Tapi apa saya boleh ceritakan adalah, jika tuan-tuan melihat momentum buy, tuan-tuan tahu selepas ni akan berlaku jatuhan mencari kawasan-kawasan re-entry buy. Kalau itu tuan-tuan lihat di weekly, maka full structure-nya adalah DH4. Itu kunci dia. Full structure-nya DH4 ada 4 jam. Dan apakah bacaan DH4 yang akan memvalidakan bahawa okey, nak jatuh daripada kawasan 5-10 high di weekly di kawasan momentum buy ke 5-10 low di weekly, apa signal dia? DH4 tuan-tuan perlu ada bacaan momentum sell. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dah pun muncul bacaan momentum sell. Itu saya kata signal yang mengatakan jatuhan tu dah keluar. Iaitu bila kita lihat di 4 jam tuan-tuan, telah muncul candle momentum sell DH4.
Alhamdulillah. Ini saya suka sebab dia dah valid. Jadi saya dah tahu dah. Kalau saya dah buy, okay, saya cut itu. Saya tahu saya silap. Sebab tuan-tuan, perjalanan H4 ni kuat maksudnya dia boleh bergerak at least 3 hari membawa ke 1 minggu. Baru habis trend dekat H4 tu. Itu sebab kalau saya buy tu, saya kata kalau saya buy, saya dah cut loss awal-awal dah. Saya tak ada simpan-simpannya dan saya fokus. Kenapa? Tuan-tuan, dalam bacaan BBMA, untuk membuat satu bacaan kita memerlukan minimum 5 candle. 5 candle. Jadi bila ada bacaan momentum sell DH4 pada hari ini, saat ni tuan-tuan telah muncul pada pukul 10 malam tadi, maka kita tahu besok yang kita tunggu adalah re-entry sell. Jadi kita dah tahu hari ni momentum sell, besok re-entry sell, sebab kita baca di time frame 4 jam. Satu hari ada 6 candle DH4, bermaksud dalam satu hari cuma ada satu saja bacaan BBMA DH4, dan bacaan BBMA DH4 untuk hari ni adalah momentum sell dan untuk besok adalah re-entry sell. Itu cerita dia, itu dia punya SOP. Saya trade based on SOP itulah. Jadi saya ikut benda tu. Jadi bila saya dah nampak tuan-tuan bahawa di 4 jam ada bacaan, ada signal momentum sell, maka besok saya menunggu untuk re-entry sell. Maka siapa kaki-kaki layer tu siap siagalah untuk melayer sell insya-Allah besok. Tuan-tuan nampak ni sekejap saya tuan-tuan saya buat ni tenanglah. Okey, ni H1 saya tukar ni kepada daily. Okey. Ni tuan-tuan, dia punya momentum sell. Pak Su bayangkan Pak Su, dia punya jatuh daripada kawasan arah kukuh re-entry 2036. Dia turun 30, 50, dah 800 pip dia terkejut. Ini tuan-tuan, itu sebab orang suka sangat gol. Kalau terkena cepat MC, innalillah terus. Kalau dia punya profit tebal gila, tu ramai suka. Pergerakan dia memang meriah. Okey cikgu, macam pertanyaan daripada Faizal Man ni, apabila CSM sell DH4 masih belum terlambat ke untuk kita sell? Tuan-tuan, dah terlambat ke belum? Sebenarnya candle momentum sell adalah candle yang kata valid jatuhan. Candle lain dia tak valid, dia bagi testing hanya momentum saja yang kata valid. Jadi mana kita nak? Kita nak entry kat pucuk tapi tak valid. Kalau silap dia naik, kita memang hancus. Tapi kita menunggu tempat yang valid dan kita entry tempat yang valid, barulah kita tenang. Jangan kita nak tu tuan-tuan, saya cuba elakkan untuk nak mendapatkan zon-zon pucuk, terutama pada trader yang tak faham apa-apa. Orang kata entry ke MHV pucuk, dia ikut tapi tak faham. Itu bahaya tu. Itu bahaya maksud. Ramai yang nak pucuk tapi tak faham. Jadi dia jadi benda tak cantik nanti. Sebab dalam salah kefahaman nanti disalahkan cikgu pula kan. Itu sebab tuan-tuan, saya nak tuan-tuan yang masih baru, yang baru kenal, yang nampak, faham tapi tak yakin. Dia lain tuan-tuan. Tahu, faham tapi tak yakin, ikut SOP. Dia kadang-kadang iya ke? Dia tak yakin lah tu. Baik. Tuan-tuan, ni dia momentum sell. Dan yang akan membatalkan momentum sell adalah momentum buy. Tu cerita dia. Tu kena tahu bila tuan-tuan, kita kena ada plan. Sebab macam saya biasa bagi analogi, kalau saya nak balik kampung daripada Kajang rumah saya pergi ke Jasin Melaka, saya mesti ada plan Pak Zu. Aku lalu dekat tol, katakan dekat tol Lekas, keluar dekat Senawang masuk ke Aikro, dan baru sampai kat kampung. Tu laluan. So kita dah boleh bayangkan. Sama juga market. Kalau kita dah bergerak sell, kat mana kita rasa kita nak habiskan perjalanan tu? Kita kena ada mapping tu. Kalau mapping tu tak ada Pak Zu, contohnya saya balik daripada Kajang, saya blur, jalan mana pun nak lalu Takkan kita berteka-teki? Betul lah. Tak tahu. Katakan kawan kita saya nak buat sambutan majlis, kata anak dia whatever lah, majlis katakan hari jadi. Dia bagi satu tempat, rumah saya di Kelang, tolong datang. Kelang.
Kelang kat Blur. Dia tak tahu, dia betul kelang. Tak ke blur saya lepas tu. Saya baru bergerak daripada kajang. Kelang. Saya tanya, kelang kat mana bagi adres? Kelang je. Boleh sampai tak? Oi, memang tak sampai. Sama juga market. Bila kita masuk, kita tak nampak dia nak pergi mana. At least SOP, macam mana kita nak bertahan? Itu masalah tuan-tuan. Kita nak entry. Tapi kita tak berani pasal kita tak nampak. Mana pula kau habis Apa logiknya kau habis kat situ? Ada sebab. Jadi bila kita nampak dia habis kat situ atas sebab sesuatu, kita nampak itulah kita punya SOP dan kita follow lah kita punya SOP. Janganlah lawan kita punya SOP. Jadi dia dah beritahu bila bacaan momentum cell muncul, maka ia akan diikuti dengan re-entry cell. Dan yang akan membatalkan momentum cell DH4 adalah momentum buy DH4. Jadi apabila muncul momentum cell yang pertama tuan-tuan, yang akan membatalkannya adalah momentum buy yang pertama. Baik. Jadi jarak di antara momentum cell yang pertama dengan momentum buy yang pertama, jarak minimanya adalah dalam keadaan normal 20 candle. Benda ni ramai yang tak tahu dan saya beritahulah. Kenapa 20 candle? Ni ada sebab. Sebab tuan-tuan, kita menggunakan garisan BB, Bollinger Band. Yang mana Bollinger Band yang saya gunakan semenjak 2014 tak pernah tukar-tukar ni, dia adalah purata perjalanan 20 candle. Jadi perjalanan daripada momentum sell kepada momentum buy, kita boleh jangkakan sekurang-kurangnya 20 candle. Jadi 20 candle di 4 jam adalah 20 darab 4. Tuan-tuan, bila saya buat kelas, saya kira dia dah jam. Dia dah tiba-tiba je so kira jam lah sekejap. Sebab biasa kalau orang kelas dia dah tunggu kan, aku cakap, okey, kira 20 darab 4 dah jam. Masa penting ada handphone tapi tak ada calculator. 20 darab 4 80 jam. 80 jam tuan-tuan bermaksud dalam 3 hari. Itulah perjalanan dia. Jadi kalau tuan-tuan masuk re-entry yang pertama selepas momentum yang pertama, ni tuan-tuan boleh bertahan di antara 2 ke 3 hari. Relax Itu nampak perjalanan dia. Tu maksud saya, daripada Kajang kau saya dapat alamat di Kelang, sekian-sekian dia bagi detail, saya gunakan Waze, saya nampak perjalanan dia. Betul. Sekurang-kurangnya kita nak tahu daerah mana, taman apa, kan? Barulah kita pergi. Kelang tu besar. Sama juga market. Kalau kita masuk tapi blur, mana pula aku nak TP. Dah kawan tu baru bagi 10 pip, dah TP, dia turun sampai 100 pip. Kalaulah aku tahu. Tak ada kalau-kalau tuan-tuan. Dia kalau dah jalan, dia jalan je. Jadi benda ni kena ada. Ni namanya tuan-tuan kena invest pada ilmu. Ni ada duit terus depo. Ilmu tak cukup. Lepas tu bila nak ini tanya orang, TP tanya orang, sampai bila? Okey, penting tuan-tuan. Baik. Jadi siapa tadi ni? Faizal Man rasanya dah settle penerangan yang sangat cantik. Okey. Baik. Kita terus ke, ada soalan yang lain? Ada. Tapi dia punya soalan ni NZD lah, JPY. Macam yang di atas tadi. Semua belakang JPY. Ada pair selain daripada NZD? Ada tak ada. Sekejap ya. Yang di atas tadi EUR AUD, Euro AUD, GJ. GJ. Okey, JJ. JJ sebab pair yang settle popular. Okey, saya habiskan sedikit saja lagi. Sebelum saya lompat kat JJ. Bila dia baca momentum sell, akan ada re-entry sell. Yang mana besok kita menunggu untuk re-entry sell di time frame H4 untuk gold. Cara untuk nak detect, ni best. Saya suka BMWay sebab dia bagi saya alert nak detect. Kau tengok benda ni, dia nak keluar ni, letak layer. Cerita lebih kurang lah, saya faham. Tuan-tuan pergi ke H1. Ni step by step ni SOP ke ni. Tuan-tuan pergi ke H1. Tuan-tuan tengok dekat top BB. Lepas tu nampak top BB ni masih kembang ke atas kan. Betul. Besok lepas tu tengok, tuan-tuan tengok top BB ke H1 ni, dia kuncup dan biasanya bertemu dengan MA50 dan MA50 berada di luar BB. Time tu tuan-tuan memang cantik untuk nak meletakkan entry. Sebagai contoh, lepas tu tengok top BB ni kuncup kan. Okey. Nampak tak dia bertemu dengan MA50 ni? Baik. Nampak dia flat kan? Kena flat. Lepas tu terkejun kan? Benda yang sama juga. Itu je. Itu je saya besarkan. Okey. Sekarang saya ulang. Lepas tu nampak ni kembang. Okey. Lepas tu nampak ni kembang. Lepas tu nampak dia kuncup. Dia ke bawah. Hitam ni, garisan hitam ni ke bawah.
Tuan-tuan tengok besok garisan hitam ni ke bawah juga. Dia sama je. Dia sama je. Nanti tuan-tuan akan nampak garisan candle yang ke bawah ni tuan-tuan nampak dia mungkin naik atau dia buat sideway. Dan top BB ni akan kuncup. Biasa jumpa MA50 macam ni, tuan-tuan akan nampak sideway. Time tu tuan-tuan letak entry. Itu dia punya alert dia. Sebab sideway di time frame kecil adalah re-entry di time frame besar. Tu cerita dia. Sideway di time frame H4 adalah re-entry di time frame sideway di time frame H1 adalah re-entry di time frame H4. Ulang-ulang tu. Tu sebab saya tak entry sekarang. Besok saya tunggu top BB ni, lepas tu dia kuncup, okey. Tuan-tuan akan nampak candle ni kan, yang akan naik, mungkin dia naik dan biasanya dia akan cuba menyentuh garisan BB ni dan tuan-tuan akan nampak biasanya dia akan sideway balik. Time tu masuklah entry. Ini baik punya tip ni. Memang tu perjalanan dia tuan-tuan. Benda tu sebab saya suka BMA. Saya tengok garisan BB, kau nguncup aja, okey, nak ada entry lah tu. Sebab entry tu datang disebabkan ada momentum sell di H4 dan itu adalah market hilang volume di H1. Itu yang saya cuba terangkan. Okey? So, bagi sesiapa yang nak trade gold, kita fokus dekat gold. Itu yang kita tunggu besok. Tunggu besok lah. Tu besok. Ada orang tanya, bang, boleh tak kita masuk layer sekarang? Tak sabar. Tidurlah dulu. Besok. Rehat, tenang dulu, tengok dulu. Yang penting depo siap-siap. Itu yang mesti. Okey, lepas tu kita lompat pada JJ. Baik. Sebab JJ ni tuan-tuan adalah perjalanan satu pair yang memang juga meriah. Kalau saya tanya JJ, saya letak soalan JJ dekat wall saya pun memang JJ memang lah. memang ada menjawabnya. Sebab saya tahu ramai minat JJ ni. Sebab tuan-tuan JJ pun meriah, pip dia macam gold. Okey. Kalau terkena pun habis. Kalau untung pun untung dia tebal. Okey, pergi kepada JJ tuan-tuan. Okey. Apa tengah berlaku? Okey, sekarang saya buat ni sebab setup ni tuan-tuan sama. Setup ni setup yang sangat jelas lah sebenarnya. Sebenarnya GBP ni kuat betul. GBP ni memang kuat. GBP kuat sekarang. Memang kuat. Ni kuat sepanjang minggu lah, senang saya cerita lah. Kuat sepanjang minggu. Okey. Tuan lihat kalau lepas tu lihat benda yang sama je tuan-tuan. Candle ni di daily tuan-tuan. Ini adalah candle momentum. Saya suka momentum. Kenapa suka momentum? Sebab momentum beritahu selepas momentum akan ada re-entry. Itu yang saya suka. Dan entry tersebut entry yang memang solid. Sebab bila ada bacaan momentum buy di daily, akan ada re-entry buy. Ni tuan-tuan, re-entry buy. Bila kita lihat di daily, memang kita nampak tak jelas. Saya tengok tak jelas. Mungkin tuan-tuan di luar sana yang mahir, tak ada masalah. Saya tengok tak jelas. Jadi apa saya buat? Saya kecilkan time frame. Itu sebab di tengah ni tuan-tuan ada H4. Pak Su nampak tak garisan EMA 50 ni? Okey. Kita keluar dan masuk balik dalam. Masuk balik, okey. Saya cukup suka benda ni Pak Su. Dia keluar masuk balik. Tang dia keluar tu, tang tu lah Pak Su nampak candle turun naik. Betul. EMA 50 tuan-tuan, dia masuk dalam BB, bye-bye, terbang. Tu cerita dia Pak Su. Itu dia punya alert. Itu yang saya suka sangat BBM ni. Sebab dia bagi dia tahu, aku tengah sideway ni. Aku tengah sideway ni. Layer lah. Saya dah layer jiwa tadi, sempat jugalah. Jiwa JJ adalah. Jadi bila kita nampak tuan-tuan MA50 berada di luar atau di bawah low BB, ketika tu pula di daily beritahu re-entry buy. Zone terbaik tuan-tuan untuk meletakkan entry yang saya nak cadangkan adalah zone market hilang volume buy DH4. Part ni lah yang saya kena hentam sebab ramai tak faham. Lain kali PM saya tanya, saya explain lah. Okey, zone ni tuan-tuan adalah di antara garisan mid BB di 4 jam ni tuan-tuan dengan garisan low BB di 4 jam. Kenapa? Mesti ada jawapan, mesti ada sebab. Bukan saja-saja Pak Su. Tak.
tuan-tuan, kita nak buy. Kenapa nak buy? Sebab di daily beritahu re-entry buy. Kenapa re-entry buy? Sebab sebelum tu signal yang momentum buy bagi tahu bahawa uptrend masih lagi kuat. Dan EMA 50 masih lagi dalam BB, kuat nak naik. Jadi setup terbaik dah tentu buy. Disebabkan re-entry buy di daily, bila kita buka di H4 atau 4 jam tuan-tuan, fokus pada garisan low BB di H4. Kenapa? Sebab low BB di H4 adalah kawasan 5-10 low di daily. Itu cerita dia. Itu sebab dia. Bukan saja-saja letak kat situ. Adalah sebabnya tu mesti, kan. Itu sebab saya kata bagi entry bersebab, bukan saja saya suruh okey letak kat situ. Tak ada. Ada sebabnya. Dah tanya, saya jawab. Jadi saya gunakan garisan mid BB sebab mid BB ni pemisah trend. Okey, betul. Jadi kalau saya menggunakan garisan di antara top dengan mid, boleh, tapi float saya besar lah. Besar. Jadi untuk nak mengecilkan, saya gunakan garisan mid BB sebagai pemisah trend. Saya ambil entry di antara mid dengan low BB sebagai zone-zone yang dipanggil market hilang volume buy. Kenapa market hilang volume? Sebab tidak ada bacaan momentum sell di situ. Tuan-tuan, kalau ada sekali momentum sell, low BB dia biasa flat. Bermaksud dia retest saja, tak ada momentum. Sebab daily punya re-entry tuan-tuan, dia nak mati bukannya mudah. Bukannya mudah. Kalau dengan satu candle H4 tuan-tuan nampak momentum dan low BB flat, tak terbatal re-entry buy. No, tak terbatal. Satu candle H4 tak mampu nak melawan perjalanan satu candle daily. Apatah lagi 50 candle H4 nak lawan dengan 50 candle daily. Tak mampu. Itu sebab news tuan-tuan, dia biasa akan test kita kat bawah. Test. Kalau kita tengok daily memang re-entry buy, tuan-tuan dah tahu dah. The best, tuan-tuan masuk entry buy dan bertahan. Tu cerita dia. Dia ada cerita kat situ. Jadi bila orang tanya, bang, boleh tak buy? Biasa dah tuan-tuan, bila dah terpacak macam orang tanya, bang, boleh tak buy? Lambat lah kan. Boleh, tapi dah kena tinggal bas lah. Tu saya kata, dah kena tinggal bas. Saya akan bising banyak kali ketika berlaku MHV. Bila dah ada bacaan momentum buy macam ni tuan-tuan, dia dah lambat. Saya malah nak cerita benda lambat. Bila dah lambat tuan-tuan, dia dah tak sedap tau. Dia dah pergi, bas dah jalan, kita terkejar bas tu. Driver bas, alamak engkau lagi. Tapi apa yang saya bagi tuan-tuan ni tempat bus stand. Bus stand lah. Bas belum bergerak, bas ambil penumpang. Ini tempat dia. Masa ni kita masuk, kita relax, cool dan bersabar. Tu saya kata, sabar dan fokus. Sabar dan fokus. Janganlah letak load gajah, please lah. Jangan letak load gajah. Belajar untuk ambil load kecil-kecil cukup lah, tapi nak faham setup. Dapat kat sini, relax. Okey, ada satu soalan cantik cikgu daripada Faizal Royal FZ. Salam cikgu, dan lepas tu nak bertanya, kalau re-entry by daily GJ, kalau di H4 CS sudah cross ke bawah daripada line EMA 50, okey, masih valid ke re-entry semula atas EMA 50? Okey, soalan tu bagus. Cuma yang bertanya tak nyatakan low BB. Tahu kenapa tuan-tuan? Ketika berlaku re-entry buy di daily, iyalah, betul, low BB. Saya tahu sebab saya biasa kena soalan macam tu. Okey. Sebab mata kita tuan-tuan, okey, macam ni. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Pak Su? Dalam BBMA kita lebih terarah kepada 5-10 high, 5-10 low. Kita lebih terarah, asyik terkenang-kenang ekstrim, market dalam volume, arah kukuh, re-entry momentum. Tapi tak ambil kisah pun tentang low BB, top BB, mid BB. Langsung sedangkan BB tuan-tuan adalah garisan yang kuat. Kenapa? MA5, MA10, 5 candle, 10 candle. BB 20 candle. Bermaksud BB 4 kali lebih kuat daripada MA5 dan BB 2 kali lebih kuat daripada MA10. Pandang BB, jangan abaikan BB. Kita guna BB MA. Kenapa? Kenapa asyik MA saja, BB tak guna? Itu masalahnya. Okey. Pandang semua. Ini pandang satu. Jadi bila tuan-tuan nampak ada candle momentum sell di H4, satu je tanya, low BB macam mana? Tuan-tuan, low BB biasa flat je. Kenapa flat? Sebab tu kawasan re-entry daily. Memang selalu kena. Saya kena banyak kali tuan-tuan masa dulu. Saya rasa saya nampak momentum sell di H4, saya pun sell. Dia naik. Kenapa? Sebab sebatang H4 tuan-tuan, dia tak boleh lawan re-entry by daily. Tak mati. Tu cerita dia.
23 tahun punya penangan tengok tuan-tuan, soalan tak baca habis lagi dia dah tahu dah tak kat mana masalah dia. Dulu basic MC pasal benda ni lah. Okey. Saya seronok bila saya pun yalah tak baca habis lagi, tapi cikgu dah dapat tangkap ini macam ni. Okey, diharapkan kepada siapa tadi tu? Faizal Royal FZ. Terima. Okey. Seketui kena kat kepala sebab fokus MA je. Lupakan BB. Okey, ni Nizab Pawan. Itu okey. Okey, baik. Macam ni cikgu, Zul Alif bertanyakan tentang NZD. Okay. Tadi cikgu dah minta saya ingatkan tentang NZD. Okey, saya ambil soalan dia dulu boleh? Boleh, silakan. Okey. Salam Cikgu Aslan dan DJ Paksu. Maaf mencelah. Boleh ke bagi analisis NZD USD? Hajat esok nak full margin sell 9.45 pagi. Wah, kau Zul. Okey, saya terus mulakan tentang NZD. NZD. Tuan-tuan, saya trade, saya tak tunggu waktu. Kalau news pukul 10 pagi, saya tak masuk 9.45. Setup ada, saya layer. Kadang-kadang besok katakan setup dah keluar hari ni, untuk besok malam ni saya layer. Okey. Elok kita tunggu news ataupun sebelum news lagi kita dah bersedia? Saya trader technical tuan-tuan. Sama ada news, tak ada news, tu cerita sama lain. je, okey. Tapi kebiasaannya sebelum ada news, setup dah keluar. Tu saya. Bila setup dah keluar, saya ikut setup lah. Sebab news tuan, dia akan mempercepatkan perjalanan setup. Okey. Saya tanya sebab apa, orang tak tanya saya tanya. Sebab kita pun nak tahu juga. Sebab bila ada news ni kadang-kadang orang tunggu news ataupun betul-betul time news tu nak ambil dulu ke atau macam mana rupanya. Okey. Maknanya cikgu ada setup je cikgu. Kita dah boleh. Okey. Dalam. Baik, teruskan cikgu tentang NZD. Okey, saya ambil tuan-tuan, bila tuan-tuan kata NZD, macam mana pun saya tahu Tuan Nizab Pawan pun dah tahu dah. Kita buat sama-sama dulu. Okey. Saya akan pergi kepada satu profil yang saya namakan pair NZD. Faham? Saya buka. Okey. Ada 6 kotak. Okey, saya dah nampak dah apa nak Allahu Akbar. Okey, dah nampak dah tuan-tuan. Apa yang mungkin dah nampak dah ya Allah. Kan. Sebab tuan-tuan, bila kita buka 6 NZD, kita nampak akan ada satu pair yang bagi cerita. Aku nak pergi sini lah besok, bukan sana. Cerita lebih kurang lah. So, tu sebab tuan-tuan, bila kita pergi contohnya NU, dia tak apa jelas. Dan antara ke-6 pair ni tuan-tuan nampak top left adalah NZD Canada, NCAD. Bawahnya adalah NZD CHF. Ni paling saya suka. Tengah atas adalah NZD JPY, itu NJ. NU bawah tengah, dan top right EN. Dan top bawahannya GN. Okey tuan-tuan, daripada 6 ni 4 akan bergerak sehala, 2 lagi akan bergerak yang berlawanan yang 4 tadi. Itu dia punya kunci. Itu kunci dia. Okey, cuba tengok betul-betul dalam daily antara 6 ni tuan-tuan, ada tak di antara 6 ni yang telah membuat bacaan momentum di daily? Jawapannya ya. Mana cikgu? Sekejap saya cuba. Itulah dia punya perjalanan. Dia dah beritahu dah besok. NU cikgu. NU tak ada besok. NU tak ada? Tak ada. Okey. Tuan-tuan tengok GN tuan-tuan, clear gila momentum buy. Daily tuan-tuan, momentum buy clear gila. EN momentum buy masih ada. Okey, NCAD momentum sell. Ni NCHF daily momentum sell. Tuan-tuan, apabila muncul momentum di daily, itu tandanya perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan tu ada news. Dan news akan mengikut pergerakan perjalanan. Dan kalau berbeza sekalipun, dia cuma retrace. Sebab news tuan-tuan, dia bergerak bukan 24 jam. Impact dia kadang bergerak dalam 3-4 jam dia. So trend yang jelas kita dah nampak. Tuan-tuan, EN ni momentum sell dan daily tuan-tuan. EN momentum buy dan daily dia ada re-entry buy. Sedang berlaku hari ni. Ni re-entry buy. Jelas tuan-tuan. Dan GN momentum buy. Jadi berdasarkan kepada candle daily ni tuan-tuan, daripada NCAD, daripada NCHF
daripada EN dan daripada GN jelas beritahu perjalanan NZD telah pun ditunjukkan daripada minggu lepas lagi. Pada minggu lepas. Daripada minggu lepas ditunjuk NZD dalam keadaan lemah. Disebabkan tuan-tuan, NZD dipasangkan dengan Canada, dipasang atau dipadankan dengan Swiss, dipasang atau dipadankan dengan JPY, dengan USD, dengan Euro dan juga GBP. Kita nampak ada yang bergerak dulu, ada yang bergerak kemudian. Itulah yang best. Itulah kunci dia. Mana yang bergerak dulu, tu dia bagi kita awal. Dia beritahu sebenarnya NZD lemah lah. Oh, dia lemah. Dalam perjalanan tu ada pair NZD yang baru nak bergerak. Jadi kita ikutlah siapa yang dah beritahu awal. Okey. Contoh, saya buat analogi juga. Saya bergerak daripada Kajang nak pergi beraya kat rumah bakso. Okey. Ada 4 orang beritahu, "Lan, aku dah sampai lah. Kau ikut sini, ikut sini, ikut sana, ikut sana." Saya ikut cakap dia orang kan, sebab dia dah sampai. Ya, betul lah. Bila saya ikut, sampai tak rumah bakso? Sampai. Sama juga macam ni. Jadi saya ikut siapa beritahu dulu? Jeng. Ikutlah. Okey. Jadi tuan-tuan, EN dah beritahu, GN dah beritahu bahawa NZD lemah. NCF beritahu. Jadi yang belum membuat bacaan momentum adalah di NJ dan juga di NU. Jadi apa yang kita boleh jangkakan untuk bacaan di daily adalah untuk munculnya NJ momentum sell di daily, untuk munculnya momentum sell di NU daily. Sebab 4 lagi dah ada momentum, 2 ni tak ada. Jadi yang bagusnya bila yang baru nak bergerak belum lagi ada baca momentum sell, maka bermaksud kita mampu mendapat entry terawal. Jadi kita dah nampak menunjukkan bahawa untuk besok kita nampak bahawa dalam bacaan daily bahawa NZD dalam keadaan lemah. Okey, tu daily tuan-tuan. News punya kerja, dia boleh buat satu hari punya perjalanan cacah merebah. Sebab satu hari ada 24 candle. Kita akan nampak, kata naik, kenapa jatuh? Sebab tuan-tuan, yang naik tu macam sekarang contoh, saya buat GN tu naik sebab di daily satu hari satu batang candle daily. Tapi satu hari ada 24 candle H1. Kalau tuan-tuan lihat di H1, mungkin dia jatuh, dia buat retest. Di daily masih uptrend. Jadi kalau GN jatuh besok, dia buat re-entry by daily. Memang sedaplah sabai. Tapi kalau dia terbang, tengok dulu. Kan? Sedaplah sabai. Jadi untuk menjawab soalan tuan tadi, NU kita dah nampak bila buka 66 ni dah nampak dah. Okey, peluang terbaik kita dah nampak apa nak buat. Then kita drill down pergi kepada NU. Nampak tadi saya buka NZD 6, sekarang pergi kepada NU sahaja sebab soalan dia mengenai tentang NU. Okey, sekarang kan saya kata tadi NZD dalam keadaan lemah. Betul. Yang mana kita fokus untuk peluang-peluang sell. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Perhatikan apakah yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan tengok ni weekly, saya buka weekly. Saya buka, oh lama, marvelous. Okey, di daily dan juga 4 jam. Okey. Tuan-tuan, kita lihat betul-betul kat sini di 4 jam ni sebenarnya kita dah nampak EMA 50 di atas garisan MACD. Wah, slow je cikgu. Wah. Dia macam orang nak serang hendak tau. Dia macam bercakap berbisik lah. Tu maknanya bahaya. Saya tengah fikir mana aku nak layer Dah cakap. Saya cakap saya fikir dia nampak sesuatu je dia mula. Dia dah macam berbisik lah. Tuan-tuan, saya suka berbenar. Saya suka berbenar. Jikalau besok NU tuan-tuan di 4 jam, jikalau candle berada di antara garisan MACD sehingga top BB ni, ni tempat saya layer. Bermaksud dia retrace. Kalau besok dia terus terkejun, maka layer saya tak dapat dah. Kenapa tuan-tuan? Sebab SOP saya adalah re-entry di daily. Itu SOP saya. Okey. SOP tuan-tuan tentukan. Ya. Jadi saya re-entry di daily bermaksud bila berlaku re-entry di daily, contohnya katakan dah dia naik besok.
menjadi re-entry sell di daily, tuan-tuan akan nampak apabila muncul di re-entry sell di daily, maka di H4 akan buat market hilang volume sell, iaitu di antara mid BB hingga ke top BB di time frame H4. Di sinilah tempat-tempat saya menunggu dengan PO saya. Dekat situ. Wow. Mana-mana yang kena, ambil lah. Kalau katakan tak dapat, tak dapat, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan, setup re-entry daily ni Pak Su, dia berlaku dalam keadaan trending seminggu sekali. Dalam keadaan sideways seminggu sekali. Okay. Dalam keadaan sideways Pak Su, macam sekarang, dalam sideways dia berlaku hampir setiap hari. Jadi saya suka sangat re-entry daily. Pasal apa? Kalau tuan-tuan dapat pucuk atau dapat resisten, itulah resisten yang terbaik pada hari itu. Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya besarkan sini. Tuan-tuan nampak? Kan ada garisan 5-10 high ni kat sini. Betul. Lepas tu di sini adalah kawasan-kawasan tertinggi untuk semalam dan untuk 2 hari lepas. 2 hari lepas ni apa, Selasa. Untuk Jumaat. Semalam tuan-tuan, yang biru ni Jumaat, yang merah ni, ini Jumaat, ni Jumaat. Ini hari Senin, ni Selasa ni. Ni tuan-tuan, hari Jumaat pagi ni. Jumaat pagi ni dia berada di kawasan 5-10 high. Di situlah kawasan yang tertinggi untuk hari Jumaat. Dan ia ditandakan dengan apa? Dengan zon di antara top BB dan mid BB di 4 jam. Tu tempat dia. Jadi jikalau besok tuan-tuan dia naik lagi, sebab besok tuan-tuan ada news dan besok dah tentu-tentu ada 24 candle H1. Dah tentu-tentu ada 6 candle H4. Dah tentu-tentu ada 1 candle daily. Jadi saya kerja yang satu lah. Kan? Jadi dan kalau satu tu boleh tahu, aku nak pergi ke 5-10 high di daily. Baik. Yang mana di 4 jam tuan-tuan nampak di antara mid dengan top. Di situlah saya entry. Ada tanya, bang, abang nak entry ketika market jalan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tunggu market jalan pun nak masuk, kelang kabut dunia tuan-tuan. Hidup kita kelang kabut. Apa saya buat sebelum news atau sebelum nak tidur nanti, saya buka auto account, antara mid dengan top, saya PO, saya limit, tinggal. Sebab apa? Sebab paling tinggi pun besok dia nak pergi sampai top BB di H4. Kenapa? Sebab top BB di H4 adalah kawasan-kawasan 5-10 high di daily, dan saya punya SOP adalah mencari kawasan tertinggi di daily untuk nak sell. Itu SOP saya. Itu sebab setiap orang tuan-tuan, bila faham guna BBMA, tuan-tuan mesti ada SOP masing-masing. Kalau tuan-tuan scalpers, tentukan kat mana nak masuk, ikut SOP tu, jangan lawan. Satu pesanan yang baik ni. Ni sebab cikgu dah bertukar intonasi. Dia daripada go dia jadi macam dia macam okey lah, ada something lah tu esok akan berlaku. Okey, Wan Doyo di MC. Kita dah cerita pasal goal di awal-awal tadi. Awak tinggal bas ni, lain kali cepat sikit tau. Boleh apa? Ni ada rakaman, tuan boleh tengok balik lah. Okey, rakaman ni ada. Lepas ni dia tak hilang, so boleh tengok lah. Sebab awal kita dah bercerita panjang pasal goal. Okey cikgu, kita ada lebih kurang 2 minit. Apa nak buat penambahan? Okey, apa yang saya nak tambah, biasalah bila orang dah entry, mana nak TP. Standard lah. Okay. Orang tanya saya, bang mana TP? Saya jawab, kau rasa kat mana? Alamak, lagi buat orang dia tanya-tanya cikgu. Saya cakap mudah tuan-tuan. Macam saya kata lah, faham, tahu, faham dan yakin. Kebanyakan orang yang saya jumpa tahu dan dia betul-betul faham, cuma dia tak yakin. Bila tak yakin, dia tahu benda tu. Dia tahu range terbaik dekat 5-10 high. Dia tahu daripada 5-10 high nak TP kat 5-10 low. Tapi dia tanya lagi sebab dia tak yakin. Iya ke? Iya ke? Saya akan jawab, iyalah. Ada berubah ke saya cakap? Tu je. Dia kata pasal kau orang tak yakin lah. Kalau tak yakin, senang aja. Dah biru kan? Berapa pip profit? Dia kata, bang baru 10 pip. TP lah. Tak nak boleh TP. Dia target. Sebelum saya terlupa, ambil 1-2 minit tuan-tuan. Tadi saya ada bagi video pendek lah dekat channel tentang UCAT. Saya plan untuk nak buy UCAT. Okay. Kenapa buy? Ni ada sedikit, saya ambil sedikit lah tentang UCAT ni.
ambil masa dalam few minit. Tujuan saya tuan-tuan adalah saya mencari peluang buy sebenarnya di UCAT. Kenapa? Okay. Kenapa buy? Okey, saya besar tuan nampak ini macam momentum sell, ada re-entry sell. Itulah solid tu yang saya suka. Bila ada momentum, ada re-entry macam gold tadilah. Kemudian tuan-tuan dia jatuh. Lagi rendah pada ni pasu. Betul. Tapi tak ada momentum. Okey. Itu beza dia. Bila tak ada momentum, relax. Dia naik tuan-tuan. Dia turun. Tapi turun dia ni tak lebih rendah daripada previous candle. Yang ni Pak Su, ada momentum sell, ada re-entry, dan dia jatuh lebih rendah daripada previous candle. Betul? Sebab ada momentum. Ni turun tapi tak ada momentum. Inilah zone-zone market hilang volume buy. Zone tu. Jadi tuan-tuan, bila dia jatuh tapi dia naik, dia test re-entry sell, memang dia jatuh hari ni kan? Nampak tak Pak Su? Sekarang UCAT daily berada di zone re-entry buy daily. Sekali saya cakap. Okay? Sekali je. Itu sebab bila ada re-entry buy di daily di 4 jam adalah market hilang volume buy. Tuan-tuan, kan candle dia cocok macam touch low BB, hampir touch. Dan low BB ni tuan-tuan adalah 5-10 low di daily. Cuma adakah perjalanan market hilang volume MHV buy di 4 jam ni dah valid atau re-entry buy di daily dah valid? Jawapannya belum. Bagi siapa yang dengar separuh, ni dengar betul-betul. Dia akan valid hanya apabila ada bacaan apa? Hanya apabila ada bacaan momentum buy. Kena tutup di atas stop BB. Sebab momentum buy di H1 akan membatalkan momentum sell di H1. Okay? Saya ulang sekali lagi. Hanya valid re-entry buy di daily dan MHV buy di 4 jam bila atau jikalau muncul momentum buy di H1. Sebab momentum buy di H1 yang akan membatalkan momentum sell di H1. Ke mana dia nak pergi? Itu kita cerita sampai minggu depan. Itu minggu depan kita cerita. Baik. Okey, ribuan terima kasih kepada cikgu kerana perkongsian yang sangat menarik. Mana yang nak full margin tadi? Standby lah, depo lah mana yang patut kan. Okey, yang bertanyakan tentang GU, GJ, Gold di awal segmen 151 ni boleh ulang tengok. Kalau tak ada pun boleh tengok nanti malam-malam sekarang dekat YouTube channel kami ctc.fm. Okey. So esok kita ada SM Malaysia dan juga Fundamental bersama dengan Cikgu Yun. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jangan lupa terima kasih Azran Aziz, Yong Taufu, An-Nur. Kajang Prima. Kajang Prima. Prima Sarjana, sorry. Okey. Boy, ada kata-kata? Bye. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum, bye-bye.